InsyaAllah untuk hari ini kita akan membaca sedikit satu ayat daripada surah Al-Hadid, iaitu surah yang ke-57 di dalam Al-Quran, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa 'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita diberikan oleh Allah kemudahan dan diberikan nikmat iman, nikmat masa dan juga nikmat kesihatan, sehingga kita sama-sama berada di dalam rumah Allah, di bawah teduhan-teduhan taman-taman syurga Allah Ta'ala di dunia ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah setelah diberikan kepada kita ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu inilah yang akan menerangi jalan-jalan dunia yang penuh dengan kegelapan ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan di dunia ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan membaca sedikit satu ayat daripada surah Al-Hadid, iaitu surah yang ke-57 di dalam Al-Quran, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-20. Pada pada surah yang ke-57 surah Al-Hadid, selepas surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-20. Okay, jadi saya jemputlah pada ibu-ibu untuk sama-sama dengan saya boleh ambil Quran terjemahan sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh bukalah smartphone untuk sama-sama kita menyemak ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya jangan buka Facebook dan WhatsApp je. Okay. Semak Quran melalui smartphone, insya-Allah boleh. Okey, baik. Sebelum kita tengok pada ayat yang ke-20, perhatikan pada ayat pertama surah Al-Hadid. Boleh ibu-ibu bersedia ke? Bersedia, get ready Baik, sebelum kita tengok pada ayat yang ke-20, kita tengok dulu pada ayat yang pertama. Sebab ayat yang ke-20 ni dia adalah satu perbincangan yang kita akan bincang panjang. Tapi kita nak kenal dahulu yang berkata-kata pada ayat 20 itu adalah Tuhan yang Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama ini. Kata Allah Ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sabbaha lillah ma fis samawati wal ard. Semua yang berada di langit dan semua yang berada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, Allah menggunakan perkataan sabbaha lillah. Perkataan ini disebutkan sebagai perkataan, ataupun surah ini dikenali, Al-Hadid ni dia ada satu nama, dikenali juga sebagai surah Al-Musabbihat. Surah Al-Musabbihat sebab permulaan surah Al-Hadid dimulakan dengan perkataan sabbaha. Okey, semua yang ada di langit, yang di langit ni tuan-tuan, Allah menggunakan as-samawat, iaitu dalam bentuk plural. Dalam bentuk plural, Allah kata seluruh petala langit ni dan seluruh yang ada di bumi ni semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Baik, perhatikan perkataan sabbaha. Perkataan sabbaha ni ada dua maksud. Pertama, perkataan sabbaha ni artinya berenang. Berenang.
berenang tuan-tuan, dia berkongsi perkataan. Okey. Kenapa maksudnya berenang tuan-tuan? Sebab bila manusia duduk dalam air ataupun duduk dalam lautan, dia berenang ni mesti dengan satu matlamat dan satu arah. Dia tak boleh banyak arah. Bila banyak arah tuan-tuan, dia akan tenggelam dan dia akan lemas di dalam air ataupun di dalam lautan. Dia mesti ada satu arah dan semuanya menuju ke arah tersebut. Faham tuan-tuan? Itu maksudnya berenang. Jadinya perkataan sabbaha ni, pujian kepada Allah, keimanan kepada Allah ni dalam hidup ni memang matlamatnya jelas. Matlamatnya jelas. Dia ke arah satu tempat ataupun satu matlamat yang terang. Dan kita tak perlu ke mana-mana tuan-tuan, melainkan kita menuju ke satu jalan, iaitu beriman kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan tasbih ni dia berkongsi dengan perkataan tersebut. Yang kedua tuan-tuan, perkataan sabbaha ni iaitu kita terjemahkan sebagai menyucikan Allah. Menyucikan Allah, tasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan Allah taala ni artinya kita tak menyamakan Allah taala dengan sesuatu yang lain. Allah tak sama langsung. Sama ada dengan makhluk dan segala-galanya, Allah tak sama langsung. Dan perkataan ni tuan-tuan, bila kita sebut menyucikan Allah untuk diri kita, iaitu kita menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, pandangan kita agar tidak bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Contohlah, tuan-tuan perhatikan lepas ayat sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, Allah kata wa huwal azizul hakim. Perhatikan tuan-tuan kalimah ni, wa huwal azizul hakim. Ayat pertama tu Allah kata dialah Tuhan yang perkasa dan dialah Tuhan yang bijaksana. Untuk tafsiran yang kedua tuan-tuan, saya reserve dulu, nanti saya akan kupas untuk tuan-tuan. Cumanya sekarang tuan-tuan perhatikan, Allah kata ma fis samawati wal ard, apa yang ada dekat langit dan apa yang dekat bumi ni semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya memuji Allah Ta'ala. Semuanya menyatakan kebesaran kepada Allah Ta'ala. Dan perkataan ma ni tuan-tuan, huruf ma tu namanya ma mausulah. Dia merujuk kepada makhluk, sama ada yang al-akil ataupun ghairul akil. Artinya makhluk di sini bukan semestinya manusia, tetapi kepada semua tumbuh-tumbuhan, jin, syaitan. Syaitan pun memuji Allah dan dia mengakui kebesaran Allah tuan-tuan. Cuma dia kufur, tak nak menyembah Allah Ta'ala. Tapi mereka mengakui tak kebesaran Allah? Ya, syaitan mengakui kebesaran Allah. Jadinya tuan-tuan, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang di dalam lautan, binatang di udara, binatang dalam hutan, seluruhnya itu perkataan ma. Termasuklah bakteria ke, virus ke, semua ni makhluk. Al-akil atau ghairul akil, makhluk yang berakal ataupun tidak berakal, semuanya memuji Allah. Dan Allah kata wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz dan dialah Allah al-hakim. Al-aziz iaitu dialah Allah yang maha perkasa. Apa maksud perkasa dekat sini? Semua yang berlaku dekat alam ni semuanya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Perkasa dekat sini menunjukkan apa? Iaitu kalau Allah putuskan sesuatu perkara, tidak ada sesuatu pun yang mampu halang dan tidak ada sesuatu pun yang mampu campur tangan. Oh, tak boleh. Tidak ada makhluk yang mampu argue. Apa yang Allah putuskan, semuanya berlaku. Apa yang Allah tak nak, semuanya takkan berlaku. Itu namanya Al-Aziz. Itu namanya Al-Aziz. Jadinya tuan-tuan, ayat ni sebenarnya direflect kepada kita. Pentadbiran alam ni, pengurusan alam ni, semuanya berlaku di atas kehendak Allah. Semuanya berlaku di bawah peraturan Allah. Dan semuanya berlaku dalam pengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan daripada sesiapa. Dialah yang maha perkasa. Cumanya Allah gabungkan perkataan Al-Aziz tu dengan perkataan Al-Hakim, yang bijaksana. Kalau ibu-ibu perhatikan dalam Quran, Al-Aziz ni selalu dia akan digabungkan dengan dua nama. Pertama, Al-Azizul Hakim. Yang kedua, Al-Azizur Rahim. Ini kebiasaan. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa lagi maha penyayang.
Apa yang kita boleh dapat tentang ayat ni? Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa-apa yang berlaku pada alam ni adalah keputusan Allah Al-Aziz. Dan apa yang Allah putuskan adalah Allah lakukan dengan kebijaksanaan. Orang kita kata dengan hikmah. Mesti ada sebab. Dan sebab itu adalah kebaikan, bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk. Apa-apa yang Allah tetapkan, semuanya Allah lakukan dengan kebijaksanaan, bukan untuk Allah. Sebab apa? Kalau ada seorang pemerintah, dialah yang maha berkuasa, dia yang maha perkasa, selalunya dia akan jadi zalim. Biasa tuan-tuan, kita kata pemerintahan kuku besi lah. Kalau dia memerintah, mesti ada konflik of interest, mesti kepentingan tu untuk dirinya secara peribadi. Tapi Allah menafikan, apa yang aku lakukan, walaupun aku perkasa menetapkan semua benda, tapi Al-Hakim, aku bijaksana. Kebijakan Allah ni, apa yang Allah putuskan, kebaikan tu bukan pada Allah, tetapi kebaikan tu adalah untuk makhluk. Okey. Yang kedua, Allah menggunakan Al-Azizur Rahim. Allah Tuhan yang maha perkasa dan dia maha penyayang. Okey, saya nak mudahkan ibu-ibu, nak bagi dia punya kesimpulan dia. Ada orang Allah beri dia rezeki jadi kaya raya. Ada orang Allah sempitkan rezekinya menjadi susah. Ada orang Allah kurniakan zuriatnya ramai. Ada orang Allah tak kurniakan zuriat. Orang mukmin bila dia pegang ayat ni, wa huwal azizul hakim dan wa huwal azizur rahim, dia akan sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Saya ada zuriat, saya tak ada zuriat. Saya ada harta, saya tak ada harta. Ini adalah kerja Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Dia yang berkehendak dan dia putuskan semua benda. Dia kata saya dapat harta, saya dapat. Kalau dia kata saya miskin, miskinlah saya. Tapi setiap keputusan Allah, dia lakukan dengan Al-Hakim, bijaksana. Benda tu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita. Ada orang tuan-tuan, kerana ada anak, dia tak mampu datang majlis ilmu, mungkin. Kerana tak ada anak lah, dia boleh pergi majlis ilmu, dia boleh buat program, dia boleh itu, boleh ini. Betul kan? Kadang-kadang ada orang kerana ada anak, dia terhalang. Ada orang kerana ada anak, dia melakukan maksiat. Sebab apa? Anaknya nak itu, anaknya nak ni, terpaksa. Dia ambil rasuah, dia terpaksa gelapkan duit syarikat. Sebab apa? Nak memenuhi keinginan-keinginan anak. Allah maha bijaksana dan dia lebih tahu apa yang kita nak. Dan kita kena faham, setiap yang Allah putuskan kepada kita, Allah lakukan dengan Al-Azizur Rahim. Dia putuskan dengan keperkasaan dia, dan dia lakukan dengan sifat penyayang dia. Dia bukan nak seksa kita, dia bukan nak zalimi kita, dan dia bukan nak memudaratkan kita, tapi dia lakukan dengan perasaan kasih sayang. Dia betul-betul kasih kepada kita, maka dia lakukan dengan perasaan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita bersangka baik. Ada orang jodohnya awal, ada orang jodohnya lambat. Jadi dia kena faham, apa yang saya dapat ni semuanya adalah Al-Aziz, adalah keputusan Allah yang maha perkasa. Tapi apa yang dia buat adalah dengan sifat Ar-Rahim, dengan sifat penyayang dia. Mesti ada sebab, mesti ada sebab. Okay. Itu namanya Al-Azizul Hakim, Al-Azizur Rahim. Sebab itu awal tu Allah mulakan dengan perkataan Sabbaha. Sabbaha, iaitu menyucikan Allah. Artinya kita menyucikan diri kita, jangan ada sangkaan buruk kepada Allah. Jangan ada sangkaan buruk. Dalam hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bersangka-sangka, kenapa ya Allah lahirkan saya ni daripada keluarga miskin? Kenapa ya saya dapat anak yang kelainan upaya? Kenapa ya saya ni ada penyakit-penyakit berat? Kita jadi sangka buruk pada Allah Ta'ala, sentiasa bersangka-sangka. Jadi ayat pertama ni kita boleh clearkan semua sangkaan-sangkaan kita. Sebab itu mulakan dengan perkataan tasbih, dan penghujung tu Allah kata dialah Al-Aziz. Semua yang berlaku ini adalah ketetapan daripada Allah, kerana keperkasaan dia. Tak ada orang boleh buat apa-apa, tetapi dia buat itu dengan Al-Hakim, kebijaksanaan dia, dan juga dengan sifat Ar-Rahim dia, sifat penyayang dia. Jelas ke ibu-ibu? Jelas? Boleh? Alright. Kalau nak cerita panjang lagi ni, sebab ayat pertama ni dia tak selesai lagi cerita tentang Allah. Dia masuk ayat yang kedua, dia masuk ayat yang ketiga. Tapi tak apalah, sebab nanti perbincangannya lebih panjang, nanti tak selesai kan. Tapi nanti ada kesempatan nanti kita akan bincang tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh ikutilah saya nanti dalam kuliah subuh di masjid ni juga. Minggu ketiga saya akan bawa surah Al-Hadid ni, selepas kita habis surah Al-Mulk. Sekarang kita tengah baca surah Al-Mulk, habis nanti kita akan baca surah Al-Hadid. Okey, baik.
tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang tengok surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Jadinya sekarang kita tahu apa yang Allah tetapkan kepada kehidupan dunia ni adalah keputusan dia. Tak ada campur tangan daripada sesiapa pun. Dan kita tahu apa yang Allah lakukan adalah dengan sifat kebijaksanaan dia dan sifat penyayang dia. Okey. Baik, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya. I'lamu annamal hayatud dunya. Kenapa bacaan ni jadi i'lamu? Kenapa dia tak a'lamu ataupun u'lamu? Kenapa tak baris atas, kenapa tak baris depan? Ini saya nak kongsi pada ibu-ibu. Perkataan i'lamu tu, alif tu disebut sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal, dia tidak ada huruf hamzah. Dia alif, atas tu dia macam ada sad yang tak sempurna kan? Itu namanya hamzah wasal. Dia dibaca bersambung. Kalau alif ada hamzah, sama ada baris atas hamzah berada di atas alif ataupun di bawah alif, itu dipanggil sebagai hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Okey? Kalau macam ni, formula dia tengok pada huruf yang ketiga. Kalau ibu-ibu tengok macam ni kan, macam mana kita nak tahu dia ni bacaan i'lamu ke a'lamu ataupun u'lamu? Tengok pada huruf ketiga, iaitu pada huruf lam. Kalau hamzah wasal yang berbaris atas, dia hanya untuk hamzah wasal yang bertemu dengan lam. Baru dia jadi al. Sebab itu kita baca alhamdulillah. Kita tak baca ilhamdulillah ataupun ulhamdulillah. Kalau hamzah wasal tu nak dibaca atas, dia hanya untuk bertemu dengan lam. Dipanggil alif lam ma'rifah. Okey. Jadinya kalau hamzah wasal yang ibu jumpa selain dengan huruf lam, pada huruf kedua dia dibaca dalam dua wajah je. Sama ada baris bawah ataupun baris depan. Kalau dia dibaca baris depan, huruf yang ketiga tu mesti berbaris depan. Huruf yang ketiga tu baris depan. Barulah hamzah wasal tu dibaca dengan baris depan. Okey. Contohnya uktub, contohlah itu bukan ayat Quran, itu bahasa Arab. Uktub. Okey. Kalau huruf ketiga tu baris atas ataupun baris bawah, artinya hamzah wasal tu mesti dibaca dengan baris bawah. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau perhatikan perkataan ihdina tu, hamzah tu adalah hamzah wasal, dia tak ada baris. Tapi kita baca baris bawah. Sebab apa? Ihdina alif ha dal, huruf ketiga tu dia berbaris baris bawah. Okey, huruf ketiga, perhatikan huruf ketiga. Kalau dia baris bawah ataupun baris atas, bacaan hamzah wasal adalah baris bawah. Kalau baris depan, mesti huruf ketiga baris depan. Kalau baris atas, hamzah wasal mesti bertemu dengan huruf lam pada huruf yang kedua. Saya minta maaf lah, tak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard kita boleh tuliskan formula dia. Tapi tak apalah. InsyaAllah ibu-ibu faham tu Semua hafalan kuat ni. InsyaAllah. Baik. Okey, kita perhatikan Allah kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah. I'lamu, ketahuilah. Perkataan ketahuilah ni artinya Allah nak kata apa? Sejujur-jujurnya, seterang-terangnya, tidak ada yang aku nak sembunyikan. Allah berterus terang dengan kita hakikat tentang kehidupan dunia. Kita nampak dunia ni di mata kita macam ni. Tak semestinya betul. Tak semestinya betul. Apa yang kita nampak tentang kehidupan dunia berdasarkan pengalaman kita ke, berdasarkan usia kita dah bertahun-tahun, berpuluh tahun di atas muka bumi ni, boleh jadi tak tepat. Jadinya Allah terangkan kepada kita kehidupan dunia ni macam ni. Sebab apa? Dialah Tuhan yang ciptakan alam ni, dan dialah Tuhan yang menyempurnakan nikmat pada alam ini. Sudah tentulah dialah satu-satunya yang tahu tentang apa yang dia ciptakan. Dialah yang paling tahu, orang lain tak tahu. Okay. Dan kita kena tahu, daripada keseluruhan alam dunia ni, alam yang paling pendek dan paling ringkas adalah alam dunia. Jadinya bila tempoh di dunia ni pendek, dan tempoh ni lah yang akan menjadi penilaian di hari akhirat. Kita bayangkan alam dunia ni macam peperiksaan. Jadi keputusan yang kita mesti buat di alam ini mesti cepat dan tepat. Dia tak boleh try and error lah. Kalau kita masuk peperiksaan, kita tak boleh cuba-cuba.
Sebab tempoh tu 2 jam sahaja untuk saya jawab exam. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Jadi kita kena buat persediaan. Dan Allah memulakan perkataan i'lam, ketahuilah, ini kehidupan dunia. Bila kita faham, maka kita akan buat satu keputusan dalam kehidupan ni mesti dengan keputusan yang tepat. Mesti keputusan yang betul. Okey? Jadinya Allah kata i'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, Allah menamakan alam yang kita tinggal ni dengan nama ad-dunya. Kenapa saya baca ayat pertama tadi ibu-ibu? Sebab saya nak sebutkan yang menyebut ayat yang ke-20 ni bukan sesiapa-sesiapa, bukan sebarang-sebarang, tetapi dialah Tuhan yang menciptakan alam ni, dan Tuhan yang Maha Agung yang dipuji, ditasbih oleh seluruh makhluk daripada 7 petala langit sampailah ke bumi ini. Dan dialah Tuhan Al-Aziz yang mengatur alam ni mengikut kehendak dia, tetapi dia melakukan dengan kebijaksanaan dan sifat penyayangnya. Okey, jadi sebab itu surah ni Allah buka dengan pujian dia tu, supaya kalau kita contohlah kita pergi satu program, macam di Dewan Sebelah kita ada tengah program kafar kan, parents nak hantar anak pergi kursus kafar ni, peperiksaan, kita akan tanya siapa speaker dia, apa autoriti dia, apa kelayakan, kita akan tanya. Jadi Allah Ta'ala nak explain tentang dunia ni, mungkin manusia akan tanya siapa yang nak terang ni, maka Allah sebut tentang diri dia, aku ni adalah Tuhan yang ciptakan kamu, akulah Tuhan yang mengatur kehidupan kamu, dan akulah Tuhan yang dipuji oleh seluruh makhluk daripada 7 petala langit sampailah ke bumi. Okey, macam itulah seolah-olahnya penyampaian yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dan Allah kata ini adalah kehidupan, namanya kehidupan dunia. Dunia, kalau ibu-ibu buat nota, dunia ni dia datang daripada perkataan dana. Dan nun ya maftuha, dana. Ya maftuha tu ya yang tak bertitik tu, dana. Dan nun ya maftuha. Apa maksud dana? Dana ni adalah ertinya tempat yang paling terbawah. Tempat yang paling terbawah. Dalam bahasa Arab, kalau bawah ni disebut sebagai tahta. Orang kita tahta ni tempat tinggi kan. Kalau bahasa Arab, tahta ni duduk bawah tu kan, tahta. Tapi perkataan tahta, orang Arab faham, dia bawah. Tapi ada tak yang lebih bawah daripada dia? Ada. Itu tahta. Tapi kalau sebut dana, dia adalah tempat yang bawah. Ada tak yang lebih bawah daripada dia? Tidak ada. Orang Melayu istilahkan sebagai tercorot. Dia yang paling bawah sekali, tercorot. Ada tak lebih bawah daripada? Tak ada dah. Anak dapat nombor berapa peperiksaan? Dia nombor paling corot. Kita faham dah nombor lah tu. Tak ada yang lebih lah daripada dia. Macam itulah istilah dia. Jadi Allah menamakan alam ini adalah alam yang paling bawah berbanding alam-alam yang lain. Alam akhirat, alam barzah dan alam-alam yang lain. Sebab apa? Tempoh usia kita di alam ini adalah tempoh yang paling pendek berbanding daripada alam yang lain. Alam di sini tuan-tuan adalah alam yang paling pendek tempoh usianya. Bayangkan alam barzah adalah alam yang kita hanya kita istilahkan apa? Kita hanya singgah sahaja. Singgah sebentar sebelum menuju ke alam akhirat. Tempoh alam barzah yang duduk sebentar tu pun tempohnya sangat panjang. Contohlah, alam dunia, kita ambil contoh Nabi SAW. Nabi ni usia di dunia 63 tahun kan. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Sekarang ni 1444 Hijrah. Betul? 1444 Hijrah tolak dengan 11 Hijrah, kita ada 1433. Betul? Jadinya yang saya nak sampaikan, usia Nabi di dunia 63 tahun. Tapi usia Nabi di alam barzah 1433 tahun. Ini kiraan kasar kita lah. Dan nombor ni, angka ni masih lagi running ni. Sebab apa? Selagi mana tak bertemu hari akhirat, selagi itulah namanya alam barzah. Saya nak bagi tahu apa? Walaupun alam barzah ni hanya destinasi sebentar, kita singgah, tapi tempoh usianya panjang. Berbanding alam dunia yang kita rasa segala-galanya, tempoh ni sangat pendek. Sementara, kaya sementara, miskin pun sementara, sehat pun sementara, sakit pun sementara, segala-galanya sementara dekat alam ni. Itu namanya ad-dunya. Adalah alam yang paling rendah berbanding daripada alam-alam yang lain. Jadinya pada ayat ini Allah menyebutkan ada 5 perkara tentang kehidupan dunia. Ada 5 perkara berkaitan tentang kehidupan dunia. Apa dia? Pertama kata Allah, dunia ini la'ibun. Itu pertama.
Kedua, walahwun. Ibu-ibu perhatikan ayat tu ya. Pertama, la'ibun. Yang kedua, walahwun. Ketiga, wazinatun. Keempat, watafakhurun bainakum. Dan yang kelima, watakathurun fil amwal wal aulad. 5 perkara je. Punyalah ringkas. Allah nak explain pada kita, dunia ni 5 benda ni je. 5 benda ni. Faham benda ni tuan-tuan, fahamlah kita tentang hakikat kehidupan dunia. Baik. Apa dia yang pertama ni tuan-tuan? Yang pertama ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kehidupan dunia ini adalah la'ibun. Apa maksud la'ibun? La'ibun ini adalah bermain-main. Bermain-main. Dia bukan tempat bermain. Alam ni bukan tempat bermain. Kalau kita kata alam ni tempat bermain, Allah tak guna perkataan la'ibun. Allah akan gunakan perkataan mal'abun. Mal'ab ni artinya padang, tempat bermain. Kalau dunia ni tempat bermain, seolah-olahnya penciptaan kita ni sia-sia lah. Tak ada tujuan dan tidak ada matlamat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, 5 perkara yang Allah sebut dalam ayat ni, 5 perkara ni adalah disebut dalam bentuk majaz. Majaz ni adalah kiasan. Kiasan. Okey? Jadi perkataan la'ibun, main-main dekat sini adalah merujuk kepada kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Katanya perkataan la'ibun ni adalah semisal macam budak-budak lah, zaman kanak-kanak. Bawah 3 tahun ni dia celik mata main. Kemudian dia main-main, dia penat, dia tidur. Esok pagi dia bangun celik mata, dia main. Nanti dia penat, dia tidur. Dan itulah yang dia lakukan sampailah dia masuk ke usia sekolah rendah, tadika dan sebagainya. Jadi Allah nak kata alam dunia ni macam tu. Kalau hidup ni tak berpandu kepada Allah, tak berpaut kepada Allah, hidup ni macam main-main. Apa maksud main-main? Iaitu kamu hanya penat tapi tak dapat manfaat. Budak-budak dia main-main, dia penat tapi dapat manfaat tak dapat manfaat. Tak dapat manfaat ni kita kena faham lah. Kalau budak-budak kita tahu dia bermain tu adalah pendidikan bagi dia, motor skill semua aktif, itu lain. Cuma dalam ayat ni untuk menunjukkan kepada kita budak-budak kalau dia bermain tapi dia tak membangunkan apa-apa, satu pun dia tak dapat. Jadi di dunia ni manusia kalau hidupnya hanya kerana hidup je, dia hanya sekadar penat, survive. Tapi dia tak boleh claim pahala di hari akhirat. Rugi tuan-tuan, rugi. Sebab kita kena ingat dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim, bila manusia berada di yaumul mahsyar, manusia ni dalam keadaan panas terik kan. Matahari akan berada atas kepala. Semua manusia ni akan berpeluh-peluh sampai ada yang lemas tenggelam dengan peluh dia. Kata Al-Imamul Ghazali, peluh yang keluar di yaumul mahsyar ini adalah kerana peluh itu tidak pernah keluar di jalan Allah di dunia ini. Peluh tu tak pernah keluar dekat dunia ni. Sebab itulah peluh itu mencurah-curah di hari yaumul mahsyar. Kalau di dunia ni kita pergi kuliah duha, kita pergi kuliah ini, kita buat program ini, penat. Siapa kata tak penat? Tanya Kak Salwa. Penat ke Kak Salwa? Nak cari crowd, uruskan ustaz, ustaz tak datang pula, cuti pula, pening kan. Nak bagi tahu tukar tempat kita punya tempat program tukar. Itu semua penat berpeluh-peluh. Jangan katalah berlari-lari. Tapi peluh yang keluar tu berbaloi. Sebab apa? Peluh tu takkan keluar di yaumul mahsyar sebab dia dah keluar di jalan Allah. Termasuklah ibu bapa yang keluar bekerja menafkahi keluarga. Sebab itu ibadah. Siang kerja, petang kerja, malam kerja, peluh yang mencurah tu kita faham. Apa yang saya buat ni memang penat tapi berbaloi. Sebab apa? Dia takkan keluar lagi di yaumul mahsyar. Jadi Allah nak sebutkan kalau manusia tak berpaut pada Allah, hidup-hidup saja, tak bergantung kepada Allah, dia penat saja, hanya berpenat-penat tapi dia tak dapat klaim manfaat, pahala, kebajikan, syurga di hari akhirat. Itulah yang dimaksudkan dengan la'ibun. Sebab itu pakar-pakar kewangan kata apa? Manusia hari ini, orang kewangan yang daripada barat pun kata benda yang sama. Saya mungkin pernah sebut ke dalam majlis yang sama ni. Orang kewangan kata apa? Manusia hari ini bekerja macam rat race, macam tikus yang berlumba tu. Dia duduk dalam sangkar tu, dia ada roda tu, dia lari je. Nanti dia penat, dia rehat.
tidur. Esok dia lari lagi bertahun-tahun sampai masa dia tua dia mati. Macam itulah manusia hari ini. Dia bekerja daripada awal bulan sampai hujung bulan. Cukup bulan dapat gaji, bayar komitmen, bayar hutang. Bulan depan dia kerja lagi sampai cukup bulan, bayar komitmen, bayar hutang. Berlanjutan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Apa yang dia dapat? Hutang makin bertambah. Tubuh makin tua, tubuh makin penat, tanggungjawab makin besar. Dulu bujang, sekarang dah berkahwin. Dulu berkahwin, sekarang dah anak satu. Dulu anak satu, dah anak dua. Semua bertambah. Tapi kita melalui itu hanya sekadar penat tapi tak menjadi pahala. Itulah yang dimaksudkan dengan la'ibun. La'ibun. Boleh faham ibu-ibu? Boleh dapat Jadi hidup ni bergantunglah dengan amal kita. Innamal a'malu binniyah kan. Orang lain tidur, saya pun tidur. Tapi tidur saya berpahala. Sebab saya tidur dengan niat. Dan saya tidur dengan melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kan, dengan niat saya nak tidur ni, esok pagi saya nak bangun, saya nak beribadah. Saya nak itu, saya nak. Kita ada niat kita. Orang makan, saya pun makan. Tapi makan saya beribadah. Orang pergi kerja, saya pergi kerja. Tapi kerja saya ibadah. Semua yang kita buat jadi ibadah. Boleh klaim pahala. Kan rugi kalau kita buat benda yang sama tapi kita tak dapat manfaat. Rugi. Yang itulah Allah Ta'ala sebut sebagai la'ibun. Kalau manusia tak berpaut, bergantung kepada Allah, hidup ni satu kerugian sahaja. Yang kedua, Allah menyebutkan kehidupan dunia ini sebagai walahwun. Lahwun artinya adalah hiburan. Lahwun artinya adalah hiburan. Apa maksud hiburan? Hiburan ni dia ada 3 sifat. Hiburan ni 3 sifat. Ingat ayat ni adalah majaz, kiasan. Kalau ibu-ibu faham hidup ni adalah hiburan, salah dah. Sebab ada orang kata, Ustaz, saya hidup tak terhibur pun. Saya rasa sempit hidup saya. Saya rasa susah. Saya rasa putus asa dalam hidup saya. Saya rasa banyak masalah dalam hidup ni. Saya tak rasa pun hidup ni satu hiburan. Allah kata hidup ni hiburan. Tapi saya tak kata macam tu pun. Saya tak rasa macam tu. Sebab ayat ini dia bukan secara literal. Dia adalah majaz. Okay, secara kiasan. Baik, apa maksud hiburan dekat sini? Dia berdiri pada 3 sifat. Sifat yang pertama kepada hiburan adalah sifatnya menjemukan dan membosankan. Kita dengarlah apa-apa hiburan. Dengarlah satu nyanyian yang paling kita suka. Kita tontonlah apa cerita yang paling kita suka. Penghujung dia mesti akan rasa jemu, dia mesti akan rasa bosan. Ini hiburan. Ibu-ibu sendiri melalui zaman remaja, zaman muda dulu. Macam-macam. Beli tape, dulu ada kaset-kaset kan, lagu Syarifah Aini lah. Lagu apa lagi? Ni zaman ibu-ibu ayah ya. Saloma lah, Anita Sarawak lah. Macam-macam ni beli ni. Kita beli. Hari ni kalau saya bagi nak tengok lagi tak? Tak payahlah. Tak payahlah. Dia itu sifat manusia. Hiburan ni dia menjemukan. Kehidupan ni macam tu juga. Kehidupan ni macam ni juga. Hari ni kita makan apa yang paling sedap? Kita makan satu makanan, nasi mandi kambing contohlah. Hari ni nasi mandi kambing. Esok lepas kuliah duha nasi mandi kambing. Lusa nasi mandi kambing. Nanti hari Khamis nasi mandi kambing. Nak makan lagi tak? Tak nak lah, saya kembang tekak, bosan lah. Itulah sifat dunia. Yang itu dimaksudkan dengan hiburan tu. Bukan maksud dia ni berhibur. Tapi sifat tu menjemukan, membosankan. Hari ni kita beli kereta yang paling saya idamkan. Ni paling canggih ni, saya nak beli ni. Paling seronok ni. Telefon bimbit ni paling canggih, saya nak beli ni. Cukup setahun, nak beli tak kereta baru? Mesti nak. Tengok kereta baru pula. Saya rasa nak beli kereta ni. Ni kan kereta idaman ni. Dah dapat dah. Tak puas, saya nak kereta tu. Sebab apa? Sifat dunia ni menjemukan dan membosankan. Ibu-ibu beli kabinet dapur kan. Ada wet kitchen, dry kitchen. Orang tu datang, kontraktor datang. Ni semua ni saya punya macam-macam produk ada ni. Macam-macam teknologi ada. Kita pun beli. Cukup 5 tahun, 10 tahun. Datang teknologi baru nak tukar tak? Mesti nak tukar. Mesti. Sebab apa? Sifat dunia ni adalah menjemukan dan membosankan. Itu yang pertama. Sifat yang kedua, iaitu setelah datangnya kejemuan, maka datanglah penyesalan. Datang kejemuan, mesti datang penyesalan. Kita pergi berhibur. Jangan kata berhibur lah. Kita ni pergi contohlah, saya tak tahu nak bagi contoh macam mana kat ibu-ibu. Nak kata pergi konsert, tak pergi konsert lah kot. Tapi kita pergilah satu tempat yang kita rasa seronok nak buat. Habis tu kita fikir panjang. Contohlah hari ni zaman cuti sekolah ni kan. Pergi orang bercuti, kita pun bercuti juga. Tapi last kali, lepas kita bercuti kita akan rasa apa?
Ni kalau dah terlalu sangat bercuti, dia akan rasa apa? Apa yang saya buat ni menyesal. Dah lah jam, orang ramai, tak dapat buat apa-apa, nak tengok apa tak dapat, semua benda tak dapat. Semua benda tak boleh buat, tapi duit habis. Ataupun kita ni berjumpa dengan kawan-kawan, sembang-sembang, umpat-umpat orang lain, happy, gelak. Nanti semua orang dah balik, kita pun balik, masa seorang-seorang dalam kereta tu kita rasa, apalah yang saya buat tadi ni, ya Allah. Kita istighfar banyak-banyak. Sebab apa? Lepas hiburan ni, dia datangnya kejemuan, dia mesti akan timbul penyesalan. Dalam kehidupan pun macam tu juga. Hari ni kalau ibu-ibu tengok dalam hidup kita ni, kalau usianya 30 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun sekalipun, kalau tanya pada dia, ada rasa sesal tak dalam hidup ni? Mesti semua orang kata, saya rasa sesal. Kalau boleh lah, saya nak kembali waktu silam, saya nak betulkan keadaan. Kalau boleh, saya nak buat macam ni. Kalau boleh, saya nak buat macam ni. Sebab apa? Sebab ada rasa sesal dalam kehidupan. Hidup ni memang ada penyesalan. Lagi banyak nikmat yang kita ada, lagi besar jawatan yang kita miliki, lagi banyak penyesalan-penyesalan yang kita akan rasai. Ini hakikat tentang kehidupan dunia. Okey? Ini hakikat tentang kehidupan dunia. Baik, yang ketiga, ini untuk lahun, hiburan. Setelah adanya kejemuan, kebosanan, kemudian datang penyesalan, maka datang sifat yang ketiga, iaitu ketagihan. Sifat hiburan macam itulah. Kita dah tengok, kita rasa menyesal, kita rasa menjemukan. Tapi bila dua sifat ni hilang, dia akan timbul rasa ketagihan. Nak buat lagi, nak makan lagi. Contoh paling mudah lah ibu-ibu, telefon bimbit. Tu handphone kita tu. Kita bangun pagi, tengok jam, saya set jam pukul 5 pagi. Nak kononnya bangun tahajud. 5 pagi ni nak bangun tahajud ni. Saya pun set alam. Pukul 5 pagi, bunyi handphone, kita pun tutup alam tu. Sebab apa? Sebab dia dah berbunyi kan. Jadinya dah alam-alam buka handphone tu, kita pun scroll. Tengok email, tengok WhatsApp, tengok Facebook. Akhirnya melarat. Betul tak? Ibu-ibu ketawa mencurigakan. Betul tak? Memang, daripada kita set tu, melarat. Daripada nak tengok kejap, akhirnya bawa ke 30 minit. Tengok-tengok dah 5.30 dah. Datang pula syaitan, dia pun bisik. Hajah kan ni dah naik. Hajah ni kan dah apa? Dah jadi hajah, dah jadi haji ni, tuan haji ni. Kalau nak solat tahajud, koman-koman ni mesti 4 rakaat. 2 rakaat ni tak selevel ni. Kita pun alang-alang, betul juga nak 2 rakaat ni macam tak berbaloi. Tak apalah, kita pun scroll lagi. Sampailah ke azan subuh. Habis, biasa berlaku kan. Nanti bila azan subuh, kita pun rasa menyesal, tutup handphone. Ya Allah, sejam saya tengok handphone, sejam. Lepas kita tutup handphone, kita pergi solat. Pergi masjid, pergi solat. Lepas solat, balik. Apa kita buat? Ambil balik handphone, scroll lagi. Itulah namanya ketagihan. Dia rasa sesal, dia rasa jemu, tapi lepas tu dia ulang lagi. Jadinya Allah Ta'ala sebut perkataan walahun ni, kehidupan dunia ni, kalau manusia tak berpaut kepada Allah dan tak berpaut kepada agama Allah, manusia ni akan lakukan perkara yang sia-sia ni secara berterusan. Dia macam ketagihan, dia akan buat dan terus buat. Dia akan lazimi perkara-perkara yang lara tanpa dia sedari. Okey, sebab itu perlunya agama, perlunya kepada majlis-majlis ilmu. Sebab apa? Ini sebagai peringatan, menasihatkan, mengingatkan kepada kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebutkan kehidupan dunia ini adalah sebagai wazinatun, sebagai perhiasan. Kalau dunia Allah hiasi dengan bintang, ya betul. Tapi kalau kehidupan dunia Allah kata sebagai perhiasan. Apa maksud kehidupan dunia ni perhiasan? Kita kena faham, perhiasan ni apa fungsi dia? Perhiasan ni fungsi dia adalah menutup kelemahan, kekurangan dan kecelaan. Kenapa ramai orang beli lipstick ni? Sebab dia nak tutup kekusaman pada bibir dia tu. Dia rasa bibir dia tak cantik. Kusamlah bibir saya bang, saya nak beli lipstick biar nampak cantik.
Perhiasan itu adalah untuk menutup kelemahan dan kekurangan pada bibir dia. Kenapa pakai foundation ni? Sebab saya rasa kulit saya tak cantik, saya perlu tutup dengan sesuatu yang lebih baik. Itu sifat perhiasan. Jadi Allah sebut dunia ni sebagai perhiasan, kehidupan dunia sebagai perhiasan. Sebab Allah nak bagi tahu, kehidupan dunia ni dalam keadaan kelemahan, kecelaan dan juga dalam keadaan kekurangan. Sebab apa? Dari satu generasi ke satu generasi, kita bukan berada di generasi yang makin baik, tapi kita berada dalam generasi yang makin teruk dan makin teruk. Contohlah, zaman Nabi Lut alaihissalam, mereka tu adalah generasi yang gay dan lesbian. Allah turunkan azab pada mereka. Saya sebut dalam surah Al-Mulk dahulu, dalam tafsir pada kuliah subuh di sini dulu. Bila Allah timpakan azab pada mereka kerana mereka gay dan lesbian, kita pun tengok, oh kisah ni tak ada kaitan dengan saya. No tuan-tuan, kita berada dalam generasi yang lebih teruk daripada kaum Nabi Lut. Kita bukan sekadar gay lesbian, kita ada transgender, buat operation pula, tukar jantina. Siapa lagi teruk tuan-tuan? Kita lebih teruk. Generasi ke generasi ni dia makin teruk. Dia bukan makin baik, tidak. Kadang-kadang ibu-ibu sendiri pun bercakap, budak-budak sekarang ni tak macam budak-budak dulu. Kita sendiri pernah lalu, kita pernah tengok keadaan tak sama macam dulu. Jangan cakaplah anak dengan mak, anak dengan ayah. Zaman dulu kalau ayah mak cakap macam ni, anak-anak ikut je. Tak berani nak lawan, tak berani nak cakap. Sebab kuasa veto tu dekat ibu bapa. Hari ni ayah cakap macam ni, mak cakap macam ni, anak yang ada kuasa veto. Mak ayah dengar cakap saya pula. Itu zaman hari ni. Zaman yang baru-baru ni saya dengar, ada anak yang cakap apa? Mak bersalah dengan saya, mak berdosa dengan saya. Ni betul-betul Mak buat dosa pada saya. Sebab apa? Dulu mak tak bagi saya susu badan. Itu hak saya sebagai anak. Ya Allah. Ada juga anak cakap masa macam ni. Kita dengar, kita rasa apa ibu-ibu? Masa marah ni. Dan ini berlaku hari ni bukan di luar negara ni, di negara kita ni. Berlaku kat sini. Kita berada di generasi yang makin teruk. Bukan makin baik, makin baik. Kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, mereka ni adalah golongan yang mensyirikkan Allah, dan mereka ni adalah golongan tatfif. Tatfif ni adalah golongan yang mengurangi timbangan, menipu dalam jual beli dia, muamalah dia tipu. Dia mengambil hak orang lain secara zalim. Zaman kita lebih teruk lagi daripada kaum Nabi Shu'aib, kaum Madian ni. Kenapa? Kita jangan kata menipu dalam jual beli kita. Kitalah yang ambil rasuah, kitalah yang corruption, kitalah yang melakukan menggelapkan duit syarikat, macam-macam kita buat. Kitalah scam. Industri yang paling banyak scam dekat Malaysia, industri apa? Industri haji dan umrah. Kan? Industri haji dan umrah banyak, sampai orang nak daftar pun dia tanya, awak ni betul ke travel agency? Dia automatik fikiran dia macam tu. Kita berada di generasi yang makin teruk. Kalau dulu orang nak pakai baju koyak, seluar koyak ni malu Hari ni jadi trend. Tahu anak-anak kita, seluar koyak tu lagi mahal kalau dibeli dekat kedai tu. Baju koyaknya, seluar koyaknya. Kenapa pakai baju koyak ni? Ni trend mama, trend. Kalau dululah nak pakai baju ni orang kata tak sioman ni, tapi hari ni dah menjadi budaya. Kita bukan makin baik, kita makin lebih teruk. Yang itulah yang dimaksudkan sebagai wazinatun. Kehidupan dunia ni adalah sebagai perhiasan, menutup kecelaan, kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Yang keempat, Allah menyebutkan watafakhurun bainakum. Manusia hidup dekat dunia ni, kehidupan dunia dia adalah dalam keadaan berbangga-bangga di antara mereka. Watafakhurun bainakum. Mereka berbangga-bangga, bermegah-megah di antara mereka. Okey. Hari ni tuan-tuan, kita bermegah-megah memang luar biasa lah. Tahap kita bermegah ni sangat luar biasa. Semua benda hari ni kita nak tunjukkan pada orang lain. Dulu orang kalau nak cerita apa yang dia ada hanya pada jiran-jiran dia je, kawan-kawan dia. Hari ni orang berkongsi semua benda dalam media sosial. Satu dunia tahu apa yang dia ada. Ni rumah saya, yang ini kereta saya pun beli ni. Saya ada 2 kereta. Sebab apa? Inilah content creator sekarang ni tuan-tuan, yang jadi YouTuber ni. Kalau kita kata kenapa lah nak tunjuk-tunjuk ni, dia kata awak mana tahu, awak ni konservatif, orang hari ni tunjuklah. Sebab semua ni boleh jadi duit. Habis tuan-tuan,
Dia bercuti pergi mana pun orang tahu, dia pergi umrah haji pun orang tahu, dia beli apa orang tahu, dia makan apa pun orang tahu. Semua benda orang tahu. Tak ada satu dah jadi rahsia. Semua dia nak tunjuk pada orang. Dan kata para ulama tafsir, wa tafakhurun bainakum ni, ini adalah satu kebodohan dan kejahilan. Kebodohan dan kejahilan. Kerana apa? Sebab dia berbangga dengan sesuatu yang akan rosak dan sesuatu yang akan hancur. Kita punya kekayaan tak kekal, dia akan hancur dan dia akan binasa. Kita punya kecantikan tak kekal, dia akan hancur, dia akan binasa. Kita punya kemewahan, kesehatan dan sebagainya, tuan-tuan, semuanya tak kekal dan semuanya akan hancur. Allah cerita dalam Quran, wanita yang paling tercantik di dunia, di kota Mekah, dikenali sebagai Ummu Jamil, ibu saudara Nabi SAW. Apa yang berlaku pada ibu saudara Nabi hari ini? Kalau orang membarisi nama wanita cantik dunia, ada nama Ummu Jamil? Tidak ada. Sebab apa? Kecantikan tu tak kekal. Allah cerita tentang manusia yang paling berpengaruh di dunia di zaman dahulu, iaitu Qarun. Allah sebut dalam surah Al-Qasas. Qarun ni dia keluar daripada rumah dia dengan dia meletakkan hiasan-hiasan pada tubuh dia. Dan orang yang melihat Qarun ni, orang kata apa? Kalau boleh lah, saya nak jadi macam Qarun. Saya nak jadi macam Qarun. Sebab apa? Perhiasan tu melampau. Dia punya kekayaan tu melampau sampai orang rasa saya nak jadi macam dia. Hari ni orang kaya, kita rasa meluat. Kalau boleh saya tak jadi kaya macam itu perangai, contohlah. Tapi kekayaan dia luar biasa sampai orang kata saya nak jadi kaya macam dia. Tapi hari ni kalau dibarisi orang yang terkaya di dunia, ada nama Qarun? Tak ada. Kekayaan akan hancur. Macam itulah dengan manusia yang paling berpengaruh di dunia, iaitu Fir'aun. Dia ada rakyat dan dia ada tentera. Tapi rakyat dan tentera dia bukan sekadar rakyat, tetapi menjadi hamba yang menyembah Fir'aun. Tapi hari ini ada nama Fir'aun? Tidak ada. Semua nama-nama ni Allah sebut dalam bentuk Allah mencela dan membinasakan. Apa yang kita miliki ni tak perlu dibanggakan. Sebab apa? Semuanya tidak kekal dan semuanya akan hancur. Dan inilah para ulama tafsir kata apa? Bila Allah kata wa tafakhurun bainakum, manusia berbangga-bangga di antara manusia ni, ini menunjukkan satu kejahilan dan satu kebodohan. Dan ini adalah sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia nak pergi satu tempat dan nak duduk dekat satu tempat yang makin teruk. Betul tak? Kalau boleh saya ni nak berhijrah ke tempat yang lagi baik. Ke tempat yang lagi baik. Jadi ayat yang Allah Ta'ala nak sampaikan ni, Allah nak kata kehidupan dunia ni lah keadaannya. Yang kamu beria-ria sangat nak hidup tak nak mati, yang nak umurnya seumur hidup, nak hidup selama-lamanya, kamu nak ke duduk dekat tempat yang teruk macam ni, yang makin teruk, makin teruk. Bukan makin baik dan bukan makin elok. Yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah kata wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kehidupan dunia ini adalah wa takatsurun fil amwal wal aulad, iaitu manusia berlumba-lumba membanyak-banyakkan harta dan anak-anak. Seolah-olahnya Allah nak kata kehidupan dunia ni macam atas satu track perlumbaan. Macam ada satu track perlumbaan. Kita lahir di atas track perlumbaan. Orang berlumba, kita pun tengok, orang berlumba lah, saya pun berlumba. Tapi kita tak ada matlamat. Orang kerja, kita kerja. Orang berkeluarga, kita berkeluarga. Orang beli itu, kita beli itu. Orang beli ni, kita beli ni. Tapi saya tak ada tujuan, saya tak ada matlamat. Bahkan merosakkan kita pula. Sebab apa? Sebab kerana nak mengejar orang lain, kita korban macam-macam. Tapi kita tak dapat apa pun manfaat. Kita tak ada matlamat dan kita tak memiliki apa-apa pun. Jadi Allah kata kerana adanya agama dan adanya ketetapan daripada Allah ini, hidup ni ada tujuan. Kamu kahwin ada tujuan. Kamu bekerja ada tujuan. Hidup ni ada tujuan, ada matlamat. Kalau tidak, hidup ni hanya sekadar satu perlumbaan saja. Dan setiap perlumbaan mesti ada yang terkorban. Dia akan rasa jadi sempit. Sebab apa? Kita kena tengok, sebenarnya hidup ni tak perlu mewah pun. Yang mewah tu adalah gaya hidup, bukan hidup. Hidup ni mudah aja. Nak sampai satu tempat ke satu tempat, semua kereta sampai. Kancil boleh, motor pun boleh. Yang menjadi dia jadi mewah tu, yang menjadikan kehidupan dia susah adalah gaya hidup. Sebab orang lain kereta macam ni, saya nak kereta macam tu juga. Akhirnya separuh daripada pendapatan habis bayar duit kereta saja. Orang pakai baju macam ni, kita pun nak pakai juga. Berlumba dalam benda yang kita tak tahu. Orang buat, kita buat. Yang itulah Allah Ta'ala mengingatkan manusia. Kalau tidak, kamu hanya hidup dalam keadaan perlumbaan.
yang merosakkan dan perlombaan yang akan membinasakan kehidupan kita. Okey, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, 5 perkara hakikat yang Allah cerita tentang al-hayatud dunya. Ini semuanya menunjukkan kepada kita dunia ni adalah tempat yang makin teruk. Kita ingatkan dunia ini adalah permata, rupanya hanya kaca sahaja. Kita nampak baik belaka semua kan, elok belaka, tapi inilah kenyataan yang kita kena terima. Sebab itu Allah mulakan dengan perkataan i'lamu, ketahuilah sejujur-jujurnya beginilah kehidupan dunia. Baik, kalau kita tak jelas lagi, Allah Ta'ala sambung lagi. Allah datangkan analogi, perumpamaan. Kamathali ghaithin a'jabal kufaru nabatuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini, nikmat-nikmat ini, ghaithin a'jabal kufar nabatuh, adalah seperti hujan yang turun ke atas tanaman-tanaman yang menggembirakan pekebun-pekebun. Allah mengandaikan macam tu. Okey, hujan ni turun dekat atas satu tanaman yang menggembirakan petani-petani, peladang-peladang. Okey, baik, ibu-ibu perhatikan kalimah al-kufar. Al-kufar dia adalah plural kepada perkataan kafirun. Kufar tu plural dia, singular dia adalah kafir. Okey, kalimah ni adalah merujuk kepada petani-petani dan peladang-peladang. Dalam bahasa Arab, kufar ataupun kafir, dia datang daripada root word dia adalah kafara. Kaf, fa dengan ra. Itu artinya adalah menimbus ataupun menanam. Kalau kafir, itu artinya adalah petani ataupun peladang. Itu memang bahasa Arab, tuan-tuan. Cumanya bila Allah menggelarkan manusia yang musyrik, yang tak beriman kepada Allah dengan panggilan kafirun, itu adalah sebagai satu kiasan ataupun bukan, dia adalah double meaning, tuan-tuan. Allah tak cela, Allah tak kata kamu ni bla 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 lah, tak. Tapi Allah sebut dengan perkataan yang terhormat, berlapik, tuan-tuan. Mereka yang musyrik ni tak beriman kepada Allah adalah mereka yang telah menimbus dada dia daripada menerima kebenaran. Nampak? Bahasa tu lembut. Cuma dalam bahasa kita, perkataan kafir ni kasar lah. Kita jumpa dengan kawan kita, Man, ni kawan saya ni, Acong, ni Maniam ni. Ni dua-dua ni kafir ni. Siapa yang terasa? Man terasa ke Acong dengan Maniam? Acong dengan Maniam lah terasa kan? Jangan panggil aku kafir. Buat pula yang tengah introduce ni, dia kata apa? Yang ni dia orang utara, ni kapiak ni. Lagi tu. Lagilah kawan ni rasa, janganlah. Tapi perkataan kafir dalam bahasa Arab ni adalah perkataan yang berlapis. Sebab Allah Ta'ala menggelarkan mereka, orang ni adalah orang yang telah menimbus, menutup dadanya daripada menerima kebenaran. Kalau ikutkan, Allah boleh cela dengan perkataan-perkataan yang lebih lagi. Kita ada pekerja, kita bagi dia tempat tinggal, kita bagi bonus, kita bagi dia gaji yang bagus-bagus. Tiba-tiba dia khianat kita. Sebagai majikan, apa yang kita akan kata? Adakah kita kata, orang ni tak apalah, dia okey je, dia tak nampak kebenaran? Tak, kita akan cela dia. Dia ni pengkhianat, petualang, musuh dalam selimut. Habis semua caci, maki, hamun semua sebut. Tapi Allah tak macam tu. Dia masih lagi memberikan ruang kepada hamba-hamba yang musyrik ni agar kembali kepada dia. Sebab itu kalau ibu-ibu pergi di negara-negara Syam, Jordan, Syria, di atas ni, tuan-tuan, mereka menyebutkan dia tak sebut petani dengan perkataan al-fallah, tapi dia sebut petani ni atau peladang ni dengan al-kafir. Kalau ada borang diisi tu, ayahnya kerja apa? Ayahnya kafir. Jangan ingat kafir ni, ayahnya kafir ke? Tak, ayahnya petani punya. Petani. Okey? Jadi itulah antaranya. Okey, jadi Allah kata apa? Allah membayangkan, mendatangkan perumpamaan kehidupan dunia ni macam Allah turunkan air hujan ke atas satu kebun, atas satu tanaman, yang menyebabkan petani-petani ni rasa gembira, ajabah, dia rasa takjub, gembira dia dengan hujan yang turun. Sebab apa? Sebab summa yahiju, sebab dia akan menyuburkan tanaman-tanaman tersebut. Okey, dekat sini ibu-ibu Allah nak tunjukkan apa kepada kita. Kehidupan dunia ni, kita hidup atas muka bumi ni, setiap kejayaan yang kita kecapi dan nikmati, dia perlukan kepada usaha. Macam seorang petani, dia nak dapat satu kebun yang penuh hasil,
dia kena bersusah-susah daripada awal. Dia kena ada biji benih, kemudian dia kena gemburkan tanah, kemudian dia kena pastikan tanah ni cukup tanah bajanya, tanah itulah tanah ni, kemudian dia pun tanam. Lepas tanam bukan keluar hasil, dia kena letak dia kena siram air, kena jaga, kena racun, kena bla 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 bla. Mungkin setahun, 2 tahun baru keluar hasil. Kejayaan dalam hidup ni dia bukan secara bergolek, dia bukan ekspres, dia adalah satu tempoh yang panjang. Sebab itu orang kata kejayaan ni trust the process lah. Kita percaya pada proses tu, kita buat, berjaya lah. Memang kena lalui, nak berjaya kamu kena lalui jalan tu. Kamu takkan boleh berjaya tanpa melalui jalan tu. Macam itulah dengan kehidupan dunia. Macam seorang petani, macam seorang peladang. Tapi bila Allah sebut ghaithin, Allah turunkan air hujan, itu menunjukkan kepada kita petani dan pekebun ni, dia memang dia boleh buat tanaman-tanaman ni, tapi nak jadikan tanamannya tu subur, dia mesti turunnya air hujan. Hujan yang turun ni adalah bantuan daripada Allah. Lepas turun ni barulah keluar hasil. Jadi kejayaan yang manusia miliki dekat dunia ni tak nafi, adalah usaha dia. Tapi kamu tak akan dapat kecapi nikmat ni melainkan Allah izinkan dan Allah bantu. Allah izinkan, Allah bantu. Sebab rata-rata kita bila dapat satu nikmat, jarang-jarang dia ingat itu adalah datang daripada Allah. Masing-masing dengan siapa? Yang saya dapat ni adalah usaha saya. Bertahun-tahun saya belajar sungguh-sungguh, bertahun-tahun saya bekerja keras, baru saya dapat ni. Jarang-jarang orang ingat kepada Allah. Jadi Allah sebut petani ni dia nak dapat hasil macam tu lah. Dia perumpamaan. Dia nak buat tanaman, dia memang usaha dia. Tapi tanaman tu takkan subur melainkan setelah Allah turunkan air hujan. Siapa turunkan air hujan ni? Allah. Kejayaan ni kita tak nampak Allah, tapi adanya bantuan daripada Allah. Allah mengizinkan, barulah dapat nikmat. Boleh dapat ibu-ibu? Kejayaan tu memang dia melalui proses, tetapi adanya bantuan daripada Allah. Kemudian Allah kata summa yahiju, kemudian tanaman tu pun menjadi subur. Fatarahu, dan kamu akan melihat tanaman itu menjadi musfarra, menjadi kuning, iaitu kering. Summa yahiju, kamu nampak tanaman tu kering. Fatarahu musfarra, dia menjadi kuning. Summa yakunu hutama, dan kemudian dia berubah menjadi hancur. Dia berubah menjadi hancur. Baik. Daripada tanaman ni subur, nak jadi tanaman ni subur, prosesnya panjang. Tapi daripada subur, nak bertukar jadi kering dan hancur, dia boleh berlaku dalam tempoh sekelip mata. Betul tak? Tanaman ni jadi subur ni usaha yang panjang ni. Nak tanam pokok durian bukan hasil hari ni. Kita pun dah niat dah, saya tanam pokok durian ni bukan saya makan, anak cucu saya yang makan. Dia adalah proses yang lama, nak ambil proses. Tapi untuk dia kering dan hancur, dia boleh berlaku sekelip mata. Kejap je. Satu malam tengok, esok dah kering dah. Tengok-tengok, esok dah hancur dah. Allah nak kata kenikmatan dunia macam tu. Nikmat yang kamu miliki ni satu kerana Allah izinkan, Allah bantu. Tapi kamu kena ingat, dia akan pergi, dia akan hancur, dia berlaku dalam sekelip mata. Iaitu mungkin dengan datangnya musibah atau mungkin dengan datangnya kematian. Masalah bila datangnya kematian ni macam tarik handbrake lah. Sebab itu Nabi sebab apa? Kematian ini adalah pemutus kepada kelazatan dunia. Kita tengah menikmati ni, beringat. Sebab apa? Yang kita sedang nikmati ni, dia adalah satu tempoh. Dia ada tempoh dia. Dia bukan selama-lamanya. Jangan rasa gembira dengan nikmat dunia ni sampai tak ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai melupakan Allah Ta'ala. Sebab dia adalah satu tempoh yang sangat pendek. Kamu nak usaha, nak dapat susah. Tapi untuk dia hancur dan dia pergi selama-lamanya, itu dalam tempoh yang sangat pendek. Boleh ibu dapat ya? Okey, yang inilah yang Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita melalui perumpamaan ini. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan harta ni, harta dan juga al-mal wal banun, harta dan anak-anak ni sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kepada kehidupan dunia. Ni contoh yang Allah bagi sebut, dua je. Harta dan anak-anak. Sebab apa? Harta ni dan anak-anak ni selalunya menjadikan seseorang itu sentiasa berusaha nak dapat. Dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan harta. Dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan anak-anak. Dan dua benda ni menenangkan. Harta menenangkan seseorang. Masa dia banyak duit, dia rasa tenang je. Bila tak ada duit, dia rasa gelisah. Dia ada anak, dia rasa tenang.
Tak ada anak dia rasa gelisah. Allah tak nafikan tuan-tuan dua perkara tu. Tapi Allah mensifatkan harta dan anak ni sebagai perhiasan. Kenapa perhiasan? Bila sebut perhiasan, dia bertempoh. Dia tak kekal. Masa kita sihat, ya, harta ni ada. Jadi perhiasan kita. Tapi waktu kita sakit, kita sanggup bergadai habis harta kita untuk sembuh. Sama ada kita sakit ataupun kita meninggal dunia, harta tak jadi apa-apa dah. Sama lah dengan anak-anak. Masa anak kita kecil, kita rasa anak ni segalanya. Tapi kita kena ingat, anak tu bertempoh. Sama ada dia besar, dia akan hidup membina kehidupan sendiri, melupakan kita, ataupun anak ataupun kita yang akan meninggalkan mereka. Benda tu tak kekal. Kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut perkataan ni. Harta dan anak-anak tak kekal. Dia hanya perhiasan. Dia hanya bertempoh je. Tapi yang kekal adalah al-baqiyatus salihat, kata Allah. Iaitu amal-amal soleh yang menjadi kekal bersama-sama dengan kita. Dan Nabi SAW menyebutkan al-baqiyatus salihat itu adalah merujuk kepada solat fardu 5 waktu ataupun keseluruhan amal-amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Okay? Benda tu kita rasa macam taklah, anak saya ni segalanya, dia boleh bantu saya nanti. Harta ni segalanya, dia boleh bantu saya selama-lamanya. Tapi Allah kata tidak. Yang kekalkan kamu dekat dunia ni dan sampai hari akhirat, yang bersama-sama dengan kamu adalah amal-amal yang kamu lakukan. Amal akan tetap dengan kita. Sampailah kita masuk ke pintu syurga, barulah habis catatan-catatan tu. Selagi itulah dia akan menuntut hak untuk kita mendapat keadilan yang sewajarnya. Tapi anak tinggalkan kita, harta tinggalkan kita. Saya rasa ibu-ibu, ayah-ayah pun dah melalui dah zamannya, kan? Kita ada anak-anak dulu ramai, meriah rumah ni, tapi seorang-seorang keluar, meninggalkan kita. Dan itu kita kena faham. Itulah artinya perhiasan. Bendanya tak kekal dan ia adalah sementara. Baik, kemudian wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kata Allah Ta'ala, dan kehidupan akhirat itu adalah azab yang pedih dan wa maghfiratun minallah, dan pengampunan daripada Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah. Allah sebut di hari akhirat ni ada dua je destinasi. Hari akhirat ni dua je destinasi. Sama ada kamu nak duduk di tempat yang azabun syadid, azab yang pedih, ataupun kamu nak duduk dekat satu tempat yang Allah longgokkan pengampunan Allah dan keredaan Allah. Kita tak ada nombor 3, kita tak ada nombor 4. Destinasi kita dua je pilihan kita. Sama ada menuju neraka Allah ataupun menuju syurga Allah. Jadi ayat ni Allah nak kata apa? Jadikan dunia ini sebagai jambatan. Sama ada kamu nak jadi jambatan ke syurga ataupun kamu nak jadi jambatan ke neraka Allah. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita tak ada pilihan. Baik, ibu-ibu tengok pada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Sekejap Baik, ibu tengok surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Saya sikit je ibu, lepas kita selesai. Perhatikan pada ayat yang ke ayat yang ke-29. Ayat ke-29. Allah kata apa? Wa qulil haqqu min rabbikum. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 29. Kalau saya bunyinya muka surat 297. Sama tak? Yang kata Quran 297. Sama kan? Okey. Allah kata apa? Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Ayat ni asbabun nuzul dia adalah bincang tentang dia berbicara tentang ada orang Quraisy jumpa dengan Nabi dan dia kata apa? Ya Muhammad, boleh tak kalau kamu buat satu majlis tausiah ke kuliah-kuliah ke, kamu buat untuk kami je, golongan-golongan VIP, bangsawan-bangsawan. Dia tak nak bercampur dengan Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah. Sebab apa? Bagi mereka ni orang miskin. Saya tak level dengan dia. Saya tak sekufu. Kalau majlis ni saya nak pisahkan. Kalau majlis orang miskin ni kamu buat asing. Untuk kami yang kaya-kaya ni kami buat asing. Jadi Allah tegur Nabi. Ibu-ibu boleh tengok pada ayat 28, ayat 29 tu. Okey.
Allah ingatkan Nabi, jangan buat macam tu. Jangan membeza-bezakan dalam hal dakwah. Okey? Menyampaikan, ya boleh. Kita sesuaikan dengan konteks masyarakat ataupun audiens kita supaya kefahaman tu mudah faham. Tapi kalau membezakan, tak dibenarkan. Bangsawan-bangsawan sahaja. Tak, agama tak macam tu. Kemudian Allah kata apa? Faman syaa'a falyu'min. Kata Allah Ta'ala, kalau mereka nak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau mereka nak kufur, kufur. Seolah-olahnya macam Allah bagi pilihan kan. Kamu nak beriman, berimanlah. Kamu nak kufur, kufurlah. Macam pilihan. Tapi sebenarnya tak. Tengok Allah kata apa? Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiqaha. Kata Allah Ta'ala, kami akan sediakan bagi orang yang zalim, maksudnya orang yang tak beriman kepada Allah, iaitu api neraka yang akan mengelilinginya, mengepungnya. Ini ancaman lah. Macam kita dengan anak-anak kita, tak apalah, awak pilih, awak nak sekolah ke tak nak sekolah? Tak nak sekolah boleh, tapi mak botan lah. Faham lah, anak tu faham lah. Maksudnya kena pergi sekolah lah. Nampak macam pilihan, sebenarnya tak ada pilihan. Kamu nak beriman, beriman. Tak beriman, tak beriman. Tapi kalau tak beriman, kamu ingat, neraka ni akan mengelilingi kamu. Wa idh yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, kata Allah. Dan kamu dalam neraka nanti akan diberikan minuman. Dan minuman itu air seperti muhul. Muhul ni adalah timah yang dicairkan. Kamu dapat air, tapi air itu daripada timah yang dicairkan. Yashwil wujuh, yang akan membakar wajah kamu. Artinya air ni dia akan letak dekat mulut dia. Wap yang keluar daripada muhul ni akan hancurkan wajah penghuni neraka. Dia belum minum lagi, baru letak dekat mulut. Panas tu sampai hancurkan wajah dia. Dia minum, hancurkan seluruh tubuh dia. Yang itu Allah Ta'ala sebut. Dan inilah yang saya nak kata, Allah Ta'ala kata apa? Wa fil akhirah azabun syadid. Yang kita baca surah Al-Hadid tu. Dalam hari akhirat tu, ni adalah azab yang pedih. Neraka ni azab yang pedih. Pedih macam mana? Allah baru cerita tentang air sahaja, minuman sahaja. Sebab minuman ni benda yang rutin, kita hari-hari minum. Kita tak boleh tak minum kan, mesti minum. Kalau tak minum, kita dehydrate, boleh membawa kepada kematian. Allah cerita tentang minuman dalam neraka sahaja. Benda tu adalah rutin. Kalau kamu mampu tempuh, tempuhlah. Tapi semestinya tak ada seorang pun yang mampu tempuh. Lalu Allah kata apa? Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Inilah seburuk-buruk minuman dan inilah seburuk-buruk tempat berehat. Okey? Yang itulah Allah kata azabun syadid. Azab yang pedih. Ataupun kamu nak masuk ke dalam syurga yang dilimpahi dengan pengampunan dan keredaan daripada Allah. Akhir sekali Allah letak kesimpulan. Wa mal hayatud dunya. Wa ma tu tuan-tuan, ma tu adalah an-nafy, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata', melainkan adalah kesenangan. Allah gunakan perkataan mata'. Hidup ni Allah kata senang. Hidup ni adalah senang, tuan-tuan. Senang. Senang tak senang, punyalah senang hidup ni sampai manusia tak kenal Allah, manusia tak nak beriman pada Allah, apatah lagi menyembah Allah. Ada rumah, rasa senang sangat dah. Ada kereta, rasa senang sangat dah. Ada pendapatan, rasa senang sangat dah. Ada pencen, rasa senang sangat dah. Sampai saya tak perlukan Tuhan, saya tak perlukan agama. Sebab apa? Mata, senang. Mata ni, kalau kita tak pada terjemahan, dia adalah bererti kesenangan, senang lenang. Itu mata. Sebab itu haji kita disebut sebagai, ada haji ni jenisnya haji tamattu'. Haji tamattu'. Tamattu' tu iaitu haji yang senang lenang. Kan kita ada kiran, kita ada ifrad. Okey? Apa maksud? Saya tak bincang panjang lagi pula. Okey. Tamattu' ni dia berbeza dengan kiran dan ifrad. Sebab apa? Kita masuk nanti pakai ihram, tapi masuk je Mekah, kita akan buat tawaf umrah, sa'i umrah. Habis tu kita pun tahallul. Lepas tu kita boleh sarung balik baju. Kan? Kita dah keluar daripada ihram kita. Nanti tunggu hari tarwiyah 8 Zulhijjah, kita sarung balik ihram, tak payah miqat, terus pergi ke Mina. Duduk dekat kemah, tunggu hari Arafah untuk pergi wukuf. Itulah namanya tamattu'. Dia bersenang-senang, tuan-tuan. Masuk buat umrah, rehat terus dah. Ulang-alik nak tunggu hari tarwiyah tu pakai baju biasa je. Tapi kalau orang yang masuk dengan kiran ataupun ifrad, dia tak macam tu. Dia masuk dengan ihram sampailah selesai haji baru boleh tahallul.
Itu maksudnya tamattu'. Dia datang pada perkataan mata'. Hidup ni memang senang lenang, Allah tak nafikan. Tapi Allah kata apa? Mata'un ghurur. Kesenangan dunia ni adalah kesenangan yang al-ghurur. Ghurur ni adalah yang menipu. Sebab itu kalau kita belajar ilmu muamalah, selalu kita kata produk ni dia tak patuh syariah, tak syariah compliance. Kenapa? Dia ada unsur gharar. Gharar kan? Gharar ni artinya penipuan. Jadinya Allah kata kesenangan dunia yang kamu nikmati ni, dia adalah kesenangan yang menipu. Kamu tak boleh beza mana yang kaca, mana yang permata. Kesenangan dunia ni sampai kamu melupakan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Baik, inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 20 surah Al-Hadid. Mudah-mudahan ayat-ayat inilah mengingatkan kepada kita, orang mukmin ini jangan sampai bekerja-kerja dengan kehidupan dunia dia sampai melupakan kewajipan dia pada hari akhirat. Dan kalau nantilah ada kesempatan nanti ibu-ibu, saya tunjukkan kepada ibu-ibu nanti, ini ada satu ilmu namanya ilmu munasabah dalam ilmu tafsir ni, iaitu ibu-ibu boleh tengok daripada surah An-Naba ni sampailah kepada surah At-Takwir, Allah tunjukkan susunan setiap surah ke satu surah ni dia ada perkaitan dia. Menariklah. Allah cerita tentang kehidupan dunia, kehidupan hari akhirat, sampailah berlakunya kiamat tu, Allah tak sebut pun tentang hidup dunia ni, walaupun satu kalimah, walaupun satu ayat. Sebab Allah nak kata tempoh dunia ni dia sangat-sangat pendek dan dia tak ada manfaat. Tak apalah, itu tak ada kesempatan saya nak share pada ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu tengok, ibu-ibu akan nampak lah, inilah namanya i'jazul Quran ataupun i'jazul lughah. Susunan dia tu pun menampakkan mukjizat daripada Al-Quran. Okey? Baik, jadi inilah sedikit sebanyak yang kita boleh berkongsi. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga kita terus mendampingi ayat-ayat Al-Quran dan kita beramal dengan kandungan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati-hati kita dan terus mencampakkan hidayah dan taufik dalam kehidupan ini. Semoga kita menjadi hamba yang terus taat dan mematuhi perintah Allah sehinggalah ke hari akhirat kita, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi, lupa lah ibu-ibu. Saya ada bawa kitab saya kat pintu ni. Pertama saya ada buku ni, Ensiklopedia Perang Rasulullah ni. Yang ini, kitab ni saya akan baca setiap hari Jumaat sebulan sekali pada minggu pertama. Kuliah maghrib di sinilah, di Masjid Al-Falah ni. Okey. Saya baca kitab ni tuan-tuan. Kitab ni dia adalah kitab sirah. Dalam buku ni adanya CD percuma. Ini CD percuma. Yang kedua, dalam buku ni dia ada QR code. Kalau ibu-ibu ada smartphone, scan dekat buku ni, kami ada 15 QR code. Kita akan bawa pembaca ke lokasi sirah. Maksudnya kita tak boleh bayangkan kat mana kes ni berlaku, cerita Nabi ni berlaku. Kita akan bawa pembaca ke lokasi sirah. Dan fakta dalam video tu tak ada dekat YouTube. Dia adalah link yang kami khususkan untuk scan tu lah. Dan fakta dalam video tu dia tak redundant dengan fakta yang ada dalam buku ni. Kalau ibu-ibu baca buku je tak puas, dia kena scan untuk dapat fakta lanjutan daripada video ni. Okay, buku ni saya siapkan lama juga, dalam 5 tahun. Saya siapkan buku ni, dapatlah hasil buku ni daripada awal Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Dan kita ceritakan dalam buku ni adalah dalam bentuk kronologi. Dia ada timeline dia. Kemudian dia ada diorama dia. Okay, ini harga buku ni. Ini buku ni lah. Kemudian ada satu lagi buku, iaitu solat emergency ni. Ini berkaitan tentang macam mana nak wuduk sempurna, macam mana wuduk ataupun solat ketika sakit, dan juga waktu dalam keadaan musafir, termasuk solat jenazah. Dan buku ni di-endorse oleh semua mufti di Malaysia. Yang ni kami dapat lah. Nipis je, tapi buku ni bergambar. Kalau kita pakai paperback yang orang tak boleh buang najis secara normal kan, macam mana dia nak membersihkan, macam mana dia nak berwuduk. Ini kita dalam ni. Siap bergambar dia ada panduan dalam ni, bergambar. Nipis je, tapi ni lengkap. Okey. Dan yang ketiganya, satu kitab ni kitab terjemahan, iaitu berkaitan tentang amalan penghapus dosa. Kalau ibu-ibu ingat, saya bawa kitab ni sebab kalau ibu-ibu ingat kesempatan yang kita jumpa dulu tu, saya ada bincang tentang wuduk cara Nabi kan, yang dapat pengampunan tu, dia datang daripada kitab ni. Dan buku ni dia kumpulkan hadis-hadis tentang pengampunan. Kita ingat pengampunan ni kena istighfar, sebenarnya tidak. Ada amalan-amalan
Kalau kita buat, Allah ampunkan dosa kita walaupun semacam buih di lautan. Ada amalan yang kita buat, Allah akan ampunkan dosa kita macam bayi yang baru dilahirkan. Kalau ada amalan yang kita buat, Allah akan wajib kita masuk dalam syurga. Ni dalam kitab ni. Hadis ni dia mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Kalau ibu-ibu nak, ibu-ibu boleh di luar lah. Dekat luar tu ada, saya buka table insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.